اللهم صل وسلم على نور الأنوار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur banyak kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kurniaan nikmat diberikan kepada kita, kesihatan, keimanan. Dapatlah kita pada hari ini sama-sama mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk senantiasa mendapatkan keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah SWT terus memberikan bimbingan hidayahnya kepada kita, memelihara kesihatan, keselamatan, keimanan, ketakwaan kita, dan senantiasa mudah-mudahan di bawah rahmat dan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Muslimin, muslimat yang saya kasihi lagi diberkati Allah sekalian, alhamdulillah, insya-Allah pada kesempatan ini saya diamanahkan untuk berkongsikan sedikit tazkirah, peringatan yang khususnya untuk didik saya, dan juga mudah-mudahan sekiranya ada manfaat kepada kawan-kawan, puan-puan muslimin yang saya kasihi lagi diberkati Allah sekalian. InsyaAllah di kesempatan ini saya akan memetik tazkirah saya daripada kitab Al-Hikam, yang mana syarah Al-Hikam daripada Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari, yang disyarahkan oleh Al-Fadil Al-Ustaz Ad-Doktor Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Mufti Wilayah Malaysia. Dan insya-Allah di kesempatan ini, tuan-tuan, puan-puan saya kasihi lagi diberkati Allah sekalian, saya ingin mulakan dengan sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawasanya ada satu ketika ini seorang lelaki telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata, "Wahai Rasulullah, hartaku telah musnah dan badanku pula sakit." Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La khaira fi 'abdin la yadhhabu maluhu." Nabi kata, tiada apa-apa kebaikan pada seorang hamba yang tidak musnah hartanya, wala yasqamu jismuhu, dan tidak sakit badannya. Innallaha idza ahabba 'abdan, sesungguhnya apabila Allah SWT cinta kepada seseorang hamba, ibtalahu, maka dia akan mengujinya. Wa iza btalahu sabbarahu, dan apabila dia mengujinya, Allah menjadikannya sabar dalam menghadapi ujian itu. Muslimin, muslimat yang saya kasihi lagi diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ya rasanya yang kita dapat pelajari daripada perkongsian hadis ini? Kita lihat di sini. Seorang lelaki datang bertemu kepada Rasulullah SAW, mengadu kepada Rasulullah SAW, hartanya dah hilang, badannya pula sakit. Tetapi Nabi SAW memberikan motivasi kepadanya. Bagaimana motivasi itu berlaku? Nabi katakan, tidak ada kebaikan kepada seorang hamba yang mana dia tidak dihilangkan hartanya, tidak diuji pada badannya. Kemudian Nabi SAW memberitahu lagi kepada hamba itu, dan antara indikator yang Allah SWT menyayangi seseorang hamba itu adalah apabila Allah SWT mengujinya. Ini yang paling penting kita perlu ingat. Wa iza btalahu sabbarahu, Allah menjadikan dia sabar. Beramai di antara kita yang tiap-tiap hari kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada ujian dalam menempuhi musibah, ujian apabila kita mendapat kesenangan. Semua itu adalah merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila kita dapat ujian ketika ditimpa musibah sebagai contoh, beramai di antara kita yang mampu bersabar. Daripada hadis ni Nabi SAW beritahukan kepada orang itu tadi dan juga kita umatnya, bahawasanya apabila Allah SWT cinta, sayang kepada seseorang itu, maka Allah akan mengujinya, dan bila diuji maka dia berikan kepada kita kemampuan, kekuatan untuk bersabar. Dan itulah sebenarnya hakikatnya, tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita sebenarnya memang tidak mampu untuk bersabar. Kita tidak kuat untuk melawan keinginan nafsu kita kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, begitulah juga tuan-tuan, muslimin, muslimat yang saya kasihi lagi berkati Allah sekalian. Cuba kita kaitkan dengan suasana kita pada hari ini. Suasana di mana kita berhadapan dengan isu virus ini. Saya yakin ramai manusia yang tidak suka dengan kedatangan virus ini. Kerana apa? Antara lain, virus ini mengganggu aktiviti harian. Ada yang mungkin perniagaannya terjejas, ada yang juga mungkin pelajar yang tidak dapat melanjutkan pelajarannya, ada juga yang ingin bernikah tetapi terpaksa tundakan. Bahkan para jemaah yang biasa menghadirkan dirinya di masjidnya juga, di masjid pilihan mereka juga ada terganggu aktiviti-aktivitinya. Dan begitulah seterusnya. Namun pada waktu yang sama, muslimin muslimat rahimakumullah, sebagai warga negara yang baik, orang yang beriman, kita perlu berusaha sesempurna mungkin dalam ikhtiar kita untuk mengelakkan penularan virus ini, kerana ini adalah tanggungjawab kita bersama. Kita perlu faham bahawa di dunia ini semua yang berlaku antara lain berkisar dengan sebab, hukum, akibat. Sebabnya begini, hukumannya begini, akibat natijahnya jadinya begini. Dan bila kita berusaha, itu bukan bermaksud kita ni lari daripada takdir, kita menolak takdir. Tapi sebenarnya kita berpindah daripada satu takdir Allah kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang lain. Nah, maka pada waktu yang sama juga kita perlu sedarkan pada diri kita bahawa virus ini juga adalah merupakan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan kita perlu sedar, kena yakin makhluk ini juga tidak mampu mendatangkan kemudaratan jika Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengizinkannya. Maka sekiranya seseorang itu telah berusaha untuk mengelakkan dirinya daripada dijangkiti tetapi tetap dijangkiti juga, maka janganlah kita menjadi orang yang hampa, jadi orang yang duka cita dan sebagainya. Begitu juga orang yang tak kena, jangan kerana orang tu kena kita menjadi marah kepadanya, hampa kepadanya. Di luar mungkin kita lihat kita buat benda yang betul, tapi sebenarnya kita cuba lihat sama-sama. Bila kita hampa, bila kita kecewa, sebenarnya kita seolah-olah hampa dan kecewa dengan keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang putuskan perkara tersebut. Bahkan dalam keadaan kita susah macam gini pun, kita kena sedarkan diri kita bahawasanya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah terlepas daripada kita, hatta sehinggakan dalam keadaan susah seperti ini. Kedua, kita perlu juga sedarkan diri kita bahawa kita ini juga adalah alatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita ni tak ada buat apa-apa salah juga, mungkin seperti itu ya. Tapi kadang-kadang kita terkena juga musibah. Kenapa? Kerana kita juga adalah alat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah itu yang sering kali kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mengabdikan diri. Abad itu boleh diertikan dengan hamba, juga ada pengertiannya adalah tombak. Tombak itu adalah alat. Maka kita ni alatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yakinlah bila kita menjadi alat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, kita bersabar, pasti juga kita mempunyai ganjarannya. Oleh sebab itu, muslimin yang saya kasihi lagi diberkati Allah sekalian, Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari mengatakan dalam kitab hikamnya, rubbama a'taka famana'aka. Boleh jadi Allah SWT memberikan kepadamu kekayaan dan kesenangan dunia, tetapi dia menghalangmu. Wa rubbama mana'aka fa'atak. Dan boleh jadi dia menghalangmu daripada kesenangan dan kemewahan dunia, tetapi dia memberikan kepadamu taufik dan hidayahnya. Subhanallah. Kita lihat tuan-tuan, puan-puan sekalian, boleh jadi Allah SWT mengurniakan kepada kita semua apa yang kita sukai oleh hati kita. Dan begitu juga dengan nafsu kita. Tapi sebenarnya Allah SWT menghalang kita daripada memperolehi taufik dan hidayah daripadanya yang boleh membuatkan kita lebih dekat kepada Allah SWT. Sedangkan nikmat yang lebih besar dan mulia yang kita harapkan ialah taufiknya Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita mampu untuk melakukan amal-amal ketaatan dan menjadi hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Begitulah juga sebaliknya, boleh jadi Allah menghalang kita daripada mendapat apa yang kita inginkan, nafsu kita, tetapi dia mengurniakan kepada kita taufik yang menjadi matlamat orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tuan-tuan puan-puan sekalian, kita apabila berlaku sesuatu dalam kehidupan kita, kerana mungkin kita tidak faham hikmah di sebalik takdir Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan kita ini berasa pedih hati, rasa duka cita. Namun begitu, apabila kita diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pasti satu hari nanti kita akan lihat ketiadaan pemberian Allah SWT kepada kita itu sebenarnya merupakan kurniaan Tuhan yang maha bijaksana. Oleh sebab itu kita dapati dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia adalah buruk untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan ingatlah, Allah jualah yang maha mengetahui semua itu sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Muslimin saya kasihi lagi diberkati Allah sekalian, Ibn Ajibah menjelaskan sebab sebenar kedukaan dan kesedihan adalah melihat kepada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kelalaian terhadap Tuhan yang menguasai dan menguruskan segala makhluknya. Baik tuan-tuan, kita ambil contoh pada hari ini. Hari ini ramai orang duka cita, ramai orang kecewa, kan? Kalau kita katakan contoh dengan suasana kita pada hari ini, kan? Kenapa boleh jadi begitu? Antara lain pertama, kita lihat benda yang berlaku ini selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak melihat benda itu yang menciptakan perkara ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya melihat makhluk dan kita tidak melihat Allah, Tuhan kepada segala makhluk. Kemudian kedua, kelalaian terhadap Tuhan yang menguasai dan menguruskan segala makhluknya. Kita lupa yang menguruskan virus ini juga adalah Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Jadi kerana kita tak sedar perkara tersebut ataupun apa pun sahaja aktiviti harian kita, bila mana kita berhadapan dengan duka cita dan sebagainya, cuba kita tanya kepada diri kita. Kadang-kadang kenapa kita hampa? Kerana kita tak dapat apa yang kita inginkan, apa yang telah dijanjikan tidak kita perolehi. Kita melihat kepada sebab-sebab tersebut, tetapi pada waktu yang sama juga berlatihlah diri kita untuk mengenal dan mengetahui apa yang diaturkan oleh Allah SWT. Betul, hidup di dunia, saya katakan sekali lagi, berkisar tentang sebab, hukum dan juga akibat. Kita perlu berikhtiar, kita perlu merancang, tetapi Allah SWT adalah Tuhan yang maha merancang. Sebab itu menariknya tuan-tuan, puan-puan sekalian, yang saya kalau boleh kongsikan, ya, kita lihat pada wali-wali Allah. Apa sahaja yang mereka hadapi, yang mereka berdepan, mereka tu tak ada perasaan seperti duka cita seperti kita, kan? Sebab itu Allah SWT mengatakan apa dalam Al-Quran? Allah mengatakan apa? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka dan mereka pula tidak akan berduka cita. Kerana mereka telah menyerahkan segala urusan mereka daripada awal lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha kita nak bekerja, usaha kita nak mencari rezeki, usaha kita nak belajar, nak berumah tangga, apa saja usaha yang kita lakukan daripada awal, kita mula dengan bismillah, makna kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Kemudiannya apa? Lepas berusaha, ikhtiar, kita serahkan natijahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita faham betul-betul hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapati benar perkara ini. Nabi ada bersabda, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW ada berkatakan apa? Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan keadaan orang mukmin itu. Orang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusannya itu baik, walaysa zaka li ahad illa lil mu'min. Dan ini tidak dapat dirasakan kecuali pada seorang mukmin. Jika dia mendapat kesenangan, maka ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika mendapat kesusahan, maka ia bersabar, itu pun baik baginya. Muslimin, muslimat yang saya kasihi dan diberkati Allah sekalian. Hadis ini, hadis riwayat Imam Muslim, mungkin kita nampak mudah, tapi sebenarnya mempunyai pengertian yang sangat-sangat mendalam. Kita sebagai orang yang beriman, dalam keadaan seperti ini pun juga sebenarnya kita patut memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah.
Kerana apa? Di sebalik ujian Allah itu masih lagi ada rahmat Allah SWT yang diberikan kepada kita. Dan khususnya sekiranya pendengar adalah merupakan orang yang terkena jangkitan tersebut, jangan kita bersedih hati. Ambil peluang ini untuk kita mengenal Allah SWT, untuk kita mengenal diri kita. Saat ini mungkin orang berjauhan dengan kita, mungkin orang takut dengan kita, mungkin orang ada yang menyalahkan kita. Tak apa, tapi itulah rahsianya. Allah nak kenalkan kita kepada dirinya, Allah SWT, Tuhan yang Maha Berkuasa, sehingga kan kita rasa berseronok untuk beribadah kepadanya, kerana kita dah tak ada siapa yang boleh tolong kita. Yang hanya boleh tolong kita adalah Allah SWT. Anda yang menghadapi situasi seperti ini, jika kita melihat dengan pandangan hati, anda akan melihat mutiara di sebalik ujian yang diberikan kepada kita ini. Muslimin yang kasih lagi diberkati Allah sekalian, maka sebab itu Syekh mengingatkan kepada kita, ya, boleh jadi Allah mengurniakan kepada kita apa yang kita sukai, tetapi sebenarnya Allah menghalang kita daripada memperoleh taufik dan hidayah. Kita lihat dalam kes seperti inilah ya hari ini. Setiap hari kita dapat apa yang kita inginkan. Kita nak makan, kita dapat. Kita nak solat dekat mana pun kita dapat. Kita nak buat apa, semua kita dapat. Nah, sekarang ini, ya, bila mana kita tak dapat apa yang kita biasa dapati, hati kita mula rasa gelisah, hati kita mula rasa susah, bimbang, rasa tak sedap, tak enak dan yang sebagainya. Tapi di situlah kita dapat kenal. Walaupun kita tak dapat benda-benda tersebut, Allah bukakan kita masa untuk lebih mengabdikan diri kita kepada Allah SWT. Contoh begini, kalau hari-hari biasa kita keluar bekerja, kan, mungkin nak bangkit pada waktu malam, nak qiyamul lail tu macam susah sikit. Betul tak? Menjabah. Tapi waktu sekarang ni, waktu pagi tak ada kuliah duha, kan? Mungkin ada yang kena kuarantin di rumah, kan? Malam kita mempunyai masa yang lebih lapang, lebih banyak masa untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Boleh jadi apa yang kita inginkan kita tak dapat, tapi sebenarnya Allah bukakan kepada kita pintu hidayah dan taufiknya. Daripada situ kita akan melihat keindahan aturan Allah SWT. Begitulah juga tuan-tuan muslimin yang saya kasih lagi berdekati Allah sekalian, ya. Saya ingin ringkaskan tentang perkara ini, ya, supaya kita mudah-mudahan dapat faham, ya, dan juga dapat kita praktikan dalam kehidupan kita. Ini bukan isu mengenai virus ini sahaja, tapi sebenarnya dalam segenap aktiviti harian kita. Kita lihat di sini Ibn Ajimah pernah mengatakan, boleh jadi dia kurniakan kepadamu makanan fizikal dan zahir, tetapi dia menghalangimu daripada makanan ruh dan batin. Boleh jadi dia, iaitu Allah, menghalangimu daripada makanan fizikal dan zahir, tetapi dia menjadikan kamu menikmati makanan ruh dan batin. Boleh jadi dia kurniakan kepadamu perhatian dan sambutan makhluk kepadamu, tetapi dia menghalangimu daripada perhatian sambutan Tuhan yang Maha Hak. Boleh jadi dia menghalangimu daripada perhatian dan sambutan makhluk, tetapi dia kurniakan kepadamu kejenakan hati, kesenurukan dan hilang kesunyian bersama Tuhan yang Maha Hak. Boleh jadi dia kurniakan kepadamu pelbagai ilmu dan membukakan bagimu pelbagai khazanah kefahaman, tetapi dia menghijabmu dengan pemberian itu daripada menyaksikan Tuhan yang wajib diketahui dan daripada makrifat Tuhan yang Maha Hidup lagi berdiri sendiri. Dan boleh jadi dia menghalangimu daripada mendapat banyak ilmu, tetapi dia kurniakan kepada kamu rasa jinak, rasa seronok dan tidak sunyi bersama Tuhan yang Maha Hidup lagi berdiri sendiri. Lalu ilmumu meliputi setiap perkara yang tidak diketahui dan yang diketahui. Boleh jadi dia kurniakan kepada kamu kemuliaan dunia, tetapi dia menghalangimu daripada kemuliaan akhirat. Boleh jadi dia menghalangimu daripada kemuliaan dunia, tetapi dia kurniakan kepada kamu kemuliaan akhirat. Dan banyak lagi sebenarnya kata-kata yang seperti itu, yang mana sebenarnya apa boleh membuka minda kita untuk kita fahami bahawa apa yang berlaku dalam kehidupan kita ini semuanya yang baik untuk diri kita. Allah halang kita daripada satu, tapi Allah bukakan kepada kita pintu yang satu lagi. Hari ini kita terhalang daripada banyak perkara, tapi Allah bukakan kepada kita pintu ketaatan sehingga kita dapat lebih mentaatkan diri kita kepada Allah SWT. Dan insya-Allah tuan-tuan, puan-puan muslimin rahimakumullah, saya kira dah hampir masanya. Jadi, apakah langkah yang boleh kita ambil daripada perkongsian kita pada hari ini? Yang pertama, usahalah untuk kita ubah pandangan kita akan episod yang berlaku pada hari ini. Kedua, sangat-sangat penting
Kita kembalilah bertaubat kepada Allah SWT. Tingkatkan ibadah kita, banyakkan sedekah. Banyakkan sedekah, banyakkan sedekah. Sedekah pada waktu senang memang mudah. Sedekah dalam keadaan seperti ini sangat-sangat menguji keimanan kita. Kemudian usahalah kita minta bantuan daripada Allah untuk supaya mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk bangkit berqiyamul lail, bermunajat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah atas segala kelemahan kekurangan kita. Begitulah juga usahalah kita menolong antara satu sama yang lain dan lakukan apa sahaja amalan yang mampu mendatangkan keridaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu yang sama, tinggalkanlah segala perkara-perkara yang ditegah dan dilarang oleh Allah SWT. Dan ingatlah kita, setiap kesusahan pasti diberikan oleh Allah SWT dua kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ada ulama mengatakan kalimat itu diulang, maknanya setiap satu kesusahan Allah berikan kepada kita dua kemudahan, sama ada di dunia dan juga satu lagi mungkin di akhirat. Dan kita kena sedar, sebenarnya ujian yang Allah berikan kepada kita ni bukan Allah tak tahu apa reaksi kita. Allah tahu sebenarnya apakah reaksi kita, apakah kata-kata kita. Yang tak tahu adalah diri kita. Maka kita perlu kenal diri kita, sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan ya kita semua ya sebagai individu berusaha tenang, jangan kita menjadi orang yang stres sangat ya. Jangan pada waktu yang sama juga jangan ambil sambil lewa, dan sehingga benda-benda ini boleh mendatangkan lebih musibah kepada kita. Tapi apa pun kita perlu faham, semuanya itu telah diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan boleh jadi Allah Taala membukakan kepada kita pintu sesuatu kebaikan tapi menghalang kepada kita perkara yang lain, dan boleh jadi Allah memberikan kepada kita sesuatu tapi Allah menahan kita daripada sesuatu. Boleh jadi Allah menahan kita sesuatu tapi Allah berikan kepada kita sesuatu. Yang penting mudah-mudahan apa pun kita harapkan kita mendapat terus hidayah, bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya kira pada untuk kali ini. Yang baik pastinya semuanya itu diaturkan disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.